Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala kerana kita dapat menyambung kembali perbincangan kita. Kita sampai tajuk apa ya? Zakat fitrah. Muka surat 2. Khilaf buku ni 296 memang tak betul lah. Lain 274. Ni. Okey, hak ni betul. 274 zakat fitrah. Qala al-musannifu hafizahullah nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Zakat fitrah ialah harta pada kadar tertentu yang wajib dikeluarkan ketika terbenam matahari pada hari terakhir Ramadan dengan syarat-syarat tertentu ke atas setiap mukallaf dan orang yang di bawah tanggungannya. Itu zakat fitrah. Kita lagi zakat fitrah ni bulan Ramadan dah boleh keluar dah. Tapi yang wajibnya bila terbenam matahari akhir Ramadan, masuk Syawal wajib. Sebab apa waktu tu dia kira wajib? Sebab dah sure dah bahawa kita hidup 2 bulan, Ramadan dan Syawal. Sebab yang diwajibkan zakat fitrah ini kepada mereka yang hidup 2 bulan. Hidup dalam Ramadan, dia hidup dalam bulan Syawal. Kalau orang hidup dalam Ramadan saja, dia mati bulan Ramadan, maka dia tak wajib zakat fitrah. Begitu juga orang yang hidup dalam bulan Syawal saja, maknanya lahir pada malam raya, dia tak sempat dengan Ramadan, maka dia juga tak wajib zakat fitrah. Maka dengan sebab itu, orang yang hidup dua-dua, maka dengan sebab itu, kewajipan dia bila terbenam matahari, sure dah memang kita hidup dua-dua kan, waktu tu wajib kepada kita bayar zakat fitrah. Walau bagaimanapun, kita nak bayar awal tak apa. Bayar awal, contohnya bulan Ramadan nak bayar dah, walaupun kita tak tahu boleh hidup ke tak kan, tapi bayar siap-siap, okey. In case hidup, okey lah, terlaksana. Kalau mati, tak ada masalah. Benda itu sebagai satu kita kata sumbangan kita ataupun sedekah kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Masyhur dalam sunnah bahawa zakat difardukan pada tahun kedua hijrah, iaitu pada tahun difardukan puasa bulan Ramadan. Jadi zakat fitrah ini dia juga difardukan pada tahun kedua hijrah, iaitu setelah difardukan puasa bulan Ramadan yang juga difardukan pada tahun kedua hijrah. Sebelum itu memang tidak ada puasa yang wajib macam puasa Ramadan, tak ada. Nabi berpuasa tapi puasa macam hari Ashura, dia puasa kan. Nabi memang menjadi kelaziman Nabi berpuasa. Tetapi satu bulan yang dikhususkan sebagai satu kewajipan belum lagi. Sehinggalah tahun kedua hijrah turun ayat surah Al-Baqarah 183 sampai 185 cerita tentang perkara ini. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, difardukan puasa kepada kamu sebagaimana difardukan kepada umat terdahulu, moga-moga kamu bertakwa. Baik, ayat 183 ni baru cerita puasa difardukan. Puasa apa? Ayyaman ma'dudat, ayat 184 kan. Ayyaman ma'dudat, yang wajib puasa tu hanya pada hari-hari tertentu je. Tak clear lagi. Hari itu tu hari apa? Ayat 185. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Hari tertentu itu ialah bulan Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Jadi di situ ayat ni turun pada tahun 2 Hijrah. Nak menunjukkan bahawa tahun itu bermulanya pensyariatan puasa. Begitu juga zakat fitrah. Dalil wajib zakat fitrah ialah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lafaz hadis oleh Muslim daripada Ibnu Umar, katanya Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan ke atas setiap orang, sama ada orang merdeka atau hamba, lelaki atau perempuan daripada kalangan orang Islam, dengan 1 gantang tamar atau 1 gantang gandum. 1 gantang tamar atau 1 gantang gandum. 1 gantang hak Nabi wajibkan ini gantang yang digunakan oleh Nabi atau zaman itu yang dipanggil sebagai gantang Baghdad. Gantang Baghdad, bukan gantang Malaysia.
Sebab orang confuse. Ada seorang sebut kat saya, dia kata ada seorang penceramah menyebut dalam kuliahnya, menyatakan bahawa hari ini apa yang ditetapkan oleh majlis agama tak betul. Orang semua terkejut. Sebab tak betul? Sebab dengan penetapan RM7 itu langsung tak menasabah. Kerana cuba kira, dia kata. Sekilo berapa? Kan? Sekilo beras berapa? Berapa kilo? Saya pun tak tahu. Berapa? RM3. Lebih kurang kita kata RM2.5, RM3. Kalau RM3, satu gantang dia kata 3,5 kilo. 3 kali 3 RM9. Kurang-kurangnya RM9 ke atas. Ni RM7. Memang satu ketetapan yang tak betul. Oh, sedap ceramahnya. Sedangkan dia silap. Pasal apa? Dia kira gantang Malaysia 3,5 kilo. Gantang Baghdad dia tak sampai 3,5 kilo. Ni kena berhati-hati, tuan-tuan. Ni kena berhati-hati. Sebab tu kalau kita mengaji, tuan-tuan, kita mengaji kena banyak guru, jangan saja satu guru je. Manusia dia boleh silap. Kan? Bila sebut gantang, bagi dia cakap gantang. Dia nampak lah gantang Malaysia kan. Gantang Malaysia. Sebab gantang dia tak sama. Gantang dia tak sama negara dengan negara. Gantang Malaysia lebih kurang 3.6 gitu sebenarnya. Lebih kurang 3.6 kilo. 3,5 lah. Itu gantang Malaysia. Jadi, kalau kira gantang Malaysia, memang tak cukup sungguh. Maka dengan sebab tu, yang diletak oleh majlis agama tu, bukan tak betul, mereka dah kaji dah sebenarnya. Kita tu kadang lepas pandang. Kan? Mereka ada lujunah, mereka bincang dah. Sebab gantang itu gantang Baghdad. Gantang Baghdad dia 2.4 hingga 2.7 lebih kurang. Dia punya saiz lebih kurang itu. 2.4 hingga 2.7. Jadi betul lah. Kalau RM3 kan, 3 ke 2, RM6, macam 4.4 tadi, RM7 kan. Jadi maknanya di situ kita lihat, itu gantang Baghdad. Lagi sikit daripada gantang kita. Baik. Syarat wajib zakat fitrah. Zakat fitrah diwajibkan dengan 3 syarat. Yang pertama orang Islam. Dialah orang bukan Islam ni. Lagi mana dia patut mengucap dia kalimah syahadah. Tak ada apa lah. Yang kedua, terbenam matahari pada hari akhir Ramadan. Kita sebut tadi. Kalau oleh itu, sesiapa yang meninggal dunia lepas terbenam matahari pada hari tersebut, diwajibkan zakat fitrah ke atasnya. Sama ada dia mati setelah dia mampu mengeluarkan, atau mati sebelum daripada itu. Ini berlainan dengan siapa yang lahirkan selepas terbenam matahari, dia tidak wajibkan keluar zakat fitrah. Begitu juga orang yang mati sebelum terbenam matahari. Sebab kita sebut tadi bahawa dia hidup 2 bulan kan. Jadi maknanya bila masuk terbenam matahari itu dia masih hidup, confirm lah. Dia wajib lah. Dia wajib. Sudah terbenam matahari. Tapi kalaulah dia mati sebelum terbenam matahari, mati 29 Ramadan, dia esoknya 1 Syawal kan. Dia tak kena. Kalau anak yang lahir waktu asar pada 29 Ramadan, esoknya 1 Syawal, kena. Sebab dia hidup sekejap pada bulan Ramadan. Itu keadaan dia. Yang ketiga, syarat yang ketiga, memiliki harta yang melebihi keperluan makan untuk diri dan tanggungan pada hari raya dan malamnya, serta keperluan untuk tempat tinggal dan khadamnya jika dia memerlukan kepada khadam. Jika hartanya tak mencukupi untuk perbelanjaan atau nafkah pada hari raya dan malamnya untuk diri dan orang yang di bawah tanggungannya, maka dia tidak dikenakan zakat fitrah. Jika dia punya harta yang cukup untuk hari raya dan malamnya tapi tak cukup untuk hari lepas itu, dia diwajibkan juga mengeluarkan zakat fitrah, dan alasan tak cukup untuk hari lepas itu tak diambil kira. Jadi orang yang wajib kena bayar zakat fitrah ni maknanya orang yang berkemampuan. Berkemampuan tu makna dia ada cukup duit untuk makan, untuk pakai pada hari raya pertama. Hal lepas tu tak kira lah, lepas tu cari lain lah. Untuk raya pertama tu settle dah. Dia ada duit lebih lagi, dia wajib bayar zakat. Tapi kalau dia memang miskin sungguh, mengharapkan belas kasihan orang, memang tak cukup, nak makan pun tak cukup kan? Kalau sehari itu perlukan kepada untuk satu family RM50 sehari, dia boleh dapat RM10-20 je. Jadi maknanya makan seorang sikit, kongsi sikit-sikit gitu je. Ambil nasi pun lauk tak ada, ambil guna perah santan ya. Perah santan kan, buat jadi kuah kan. Jadi maknanya susah hidup ni, maka mereka itu memang tak mampu. Pagi makan pagi, petang makan
petang. Jadi waktu itu mereka memang tak diwajibkan zakat fitrah. Maknanya diwajibkan ni bagi mereka yang berkemampuan saja. Baik, golongan yang seseorang mukallaf wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk mereka. Siapa? Sesiapa yang cukup ketiga-tiga syarat di atas wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi dirinya, orang yang di bawah tanggungannya seperti kedua ibu bapa, datuk, nenek, anak dan isteri. Oleh itu tak wajib mengeluarkan zakat fitrah kepada anak yang sudah baligh yang mampu berusaha sendiri mencari rezeki, dan juga kepada sesiapa saja dari keluarga terdekat yang tidak ditaklifkan kepadanya untuk bagi nafkah, yakni yang bukan di bawah tanggungannya. Malah tidak sah mengeluarkan zakat fitrah bagi pihak mereka kecuali dengan izin dan sebagai wakil kepada mereka. Baik. Yang kena keluar ni kita, diri kita dan tanggungan kita, isteri, mak ayah, kan? Dan juga anak yang kecil. Kalau anak tu dah besar, dah mampu berdikari, boleh kerja, dia kena keluar sendiri dah, kan? Begitu juga kalau adik-beradik kita yang lain tu langsung tak bawah tanggungan kita. Tak boleh kita keluar untuk mereka kecuali dengan keizinan. Jika dia mempunyai sedikit kemampuan yang tak mencukupi untuk semua keluarga yang berada di bawah tanggungannya, maka dia adalah mendahulukan dirinya. Dia ada anak 20 orang, kan? 20 kali 7 140. Dia lagi, bini dia lagi, mak ada lagi, ayah ada lagi. 4 dah. 4 kali 7 28. 168, 170 ringgit tak ada. Memang dia tak mampu. Ada pun adalah sikit-sikit, lebih sikit-sikit ya. 450 ringgit ya ada untuk bayar zakat fitrah ni. Dia nak buat macam mana? Maka pada ketika itu kalau dia tak cukup, maka yang pertama hendaklah dia mendahulukan diri dia. First dia keluarkan untuk diri dia. Kemudian isterinya. Nombor 2 isteri. Nombor 3 anaknya yang kecil yang belum baligh. Anaknya yang kecil. Kata dia 20 orang tu ada 3 orang. 3 orang ni. Kemudian ayah dia. Ayah yang memang tak mampulah. Ayah yang dia ditanggung nafkah oleh anak dia. Ayah. Kemudian ibu. Kemudian barulah anak yang dah besar. Yang tak mampu cari rezeki. Maknanya dah balik dah umur 16, 17, 18. Tak mampu lagi kan. Baru pergi pada anak-anak tersebut. Itu dia punya kita kata ikut turutan tersebut. Mula diri dia dulu, settle diri dia, ada lebih lagi untuk bini dia, ada lebih lagi untuk anak kecil. Anak kecil yang belum balik. Ada lebih lagi untuk ayah, untuk mak. Kan? Ada lebih lagi barulah kepada anak-anak lain yang dah besar dah, yang dah balik tapi masih lagi tak boleh nak bekerja. Duduk sekolah lagi kan, 18, 19, 20, 21, 22 sekarang duduk sekolah lagi, duduk mengaji universiti semua. Tak mampu lagi, maka kita keluarkan untuk mereka. Baik. Zakat fitrah jenis dan kadarnya. Jenis dan kadar zakat fitrah ialah segantang makanan asasi bagi sebuah negeri yang mukallaf dan bermukim. Ini berdasarkan hadis Ibn Umar yang sebelum ini dan juga hadis Abi Sa'id Al-Khudri, kami telah mengeluarkan zakat di zaman Rasulullah pada hari raya fitrah segantang makanan. Makanan kami ialah gandum, anggur kering, keju dan tamar. Jadi makanan asasi mengikut sesebuah negeri. Kalau kita berah. Kalau kita berah, jangan bawa keluar buah anggur, tamar pula. Tamar kita ni bukan akan asasi. Tamar kita ni bulan Ramadan yang kita makan. Kan? Tu pun dekat-dekat Ramadan keluarlah iklan Yusuf Tayyub. Tahu sekali kan? Itu bila keluar iklan Yusuf Tayyub tu mana tahu dah Ramadan dah dekat dah. Ramadan dah dekat. Kalau tak tengok kalender pun tahu dah. Keluarnya iklan Yusuf Tayyub, dekat Ramadan dah tu. Kan? Tentu tahu tak kelang dia tahu mana? Atau tempat. Dia punya tu. Apa? Besar tepi jalan dekat Juru. Tepi jalan betul. Dulu baru lagi saya rasa dia. Dulu saya duduk lalu mana ada. Kan? Berapa tahun belakangan ni tengok tu dia besar macam Yusuf Tayyub, cantik dia punya apa? Rasa bangunan tu tempat penyimpanan kot kan. Sebab dia import. Dia bukan buat sendiri, dia import. Dia import, bukan di situ dia paket. Kan? Wholesale. Dia boleh memang cukuplah dia jual itu untuk Ramadan, dia cukup cover 1 tahun semua sekali lah. Kan? Memang orang kita makan tamar sungguh bulan Ramadan sahaja. Bulan lain tak ada hilang. Jadi tamar tak masuk makanan asasi bagi kita. Kita dah syiah nasi.
Sebab nasi ni, kalau orang Kedah tuan-tuan, perut nasi suruh. Pagi nasi, tengah hari nasi, petang nasi, malam nasi. Nasi ya. Bentang-bentang jelapang padi kan. Negeri jelapang padi Malaysia kan. Nasi ya. Siapa yang tak biasa pergi Kedah tuan-tuan, pergi Kedah jumpa nasi ya. Nasi je kerja dia. Ya, memang dia makan nasi suruh. Beras tu makanan asasi. Jadi gantang yang digunakan oleh Rasulullah SAW menyamai 4 cupak. Ia menyamai 3 altar ataupun lebih kurang 2,400 gram. 2.4 kilogram lah kita sebut tadi ya. Kalau pusat zakat dia guna 2.7. Mungkin ihtiyatan kan. 2.7. Makanan asasi di negara kita ialah gandum. Itu pengarang kata ni pengarang kitab ni, dia ni orang Syria. Jadi dia kata makanan asli tempat kita gandum. Kita heran, apa ni gandum ni? Kita baca buku terjemahan tuan-tuan. Kita kena tengok pengarang asal tu. Pengarang asal kata gandum tu sebab dia orang Syria. Dia orang Syria, dia kata gandum. Kita bukan gandum. Kan? Oleh itu zakat fitrah yang wajib atas setiap individu ialah sama dengan 3 altar. Dalam mazhab Syafi'i ia tak memadai jika dikeluarkan dengan nilaian, bahkan mesti dikeluarkan makanan asasi bagi sesebuah negeri itu sendiri. Dalam mazhab Syafi'i wajib keluarkan makanan asasi. Maknanya kena keluarkan beras. Keluarkan duit tak boleh dalam mazhab Syafi'i. Tetapi dia kata walau bagaimanapun di zaman sekarang tidak mengapa mengikut mazhab Abu Hanifah dalam masalah tersebut, iaitu harus mengeluarkan dengan nilai. Ini kerana pada hari ini mengeluarkan dengan nilai lebih memberi manfaat kepada orang fakir daripada makanan asasi dan lebih dekat untuk mencapai matlamat yang diharapkan. Ini penulis sendiri. Walaupun pengarang ini di mazhab Syafi'i, dia kata dalam mazhab Syafi'i mesti keluar beras. Tuan-tuan tahu kalau tuk-tuk pondok sampai sekarang lah. Tuk-tuk pondok kalau kita pergi bukan semualah, setengah-setengahnya. Sampai sekarang tak boleh keluar nilai. Tak boleh. Haram. Kok mana pun mesti keluar beras. Sebab dia berpegang sungguh pada mazhab Syafi'i. Kan? Tetapi dia buat helah je kadang-kadang. Helah macam mana? Tolak beras. Dia jual beras dulu. Dia apa nama? Beras itu dah. Beli beras, kemudian baru bagi. Orang lain pula beli beras bagi. Sama bagi duit. Buat helah ya. Punya nak ambil kata beras juga tu kan. Tapi helah kan. Sama kata sama? Sama ya. Kan? Kawan tu siap dah beras tu. Okey, beli. Aku beli beras. Aku dah beli banyak duit. Okey, aku bagi zakat beras. Ya orang lain pula. Mai beli pula beras tu ya. Beras tu ya. Mai 100 orang pun beras tu juga. Tu. Memanglah tapi helah aja. Maka dengan sebab itu, kata pengarang ini, walaupun dia mazhab Syafi'i, dia kata zaman sekarang kita boleh ikut pandangan mazhab Hanafi dalam bab ni. Sebab mazhab Hanafi dia kata boleh bayar nilai dengan duit. Sebab apa? Mengikut maslahah zaman. Tambah zaman sekarang, kalaulah kita bagi beras banyak-banyak, kadang-kadang orang nak penerima pun susah, orang nak tolong distribute pun susah. Kalau banyak kan, seorang segantang, mari hak ambil tu pening kepala aku hari ni. Dah lah semalam baru betul absorber kereta. Nak masuk beras banyak-banyak kan. Contohnya kan. Jadi dengan duit mudah. Dan lebih menepati matlamat. Maka dengan sebab itu, di sini kita nampak betapa cantiknya khilaf di kalangan ulama. Dia memberi kebaikan. Kan? Memberi kebaikan. Macam kita beri kedai juga. Kita pergi beli barang. Ni, ayak ECPI ni. Kita pergi beli. Hak ni dia tak beli, ni orang bagi kan. Free, tak apalah. Kalau pergi beli kan. Pergi beli contohnya kan. Pergi supermarket. Kalau ikut mazhab Syafi'i, kita kena akad jual beli. Kena akad jual beli. Saya beli dengan harga sekian. Saya jual. Hari ni berapa orang yang buat macam tu? Terutama kalau pergi supermarket, pergi Tesco ke, pergi Giant ke, pergi mana ke. Kena pula cashier tu Cina. Wah beli ya. Wah jual. Kadang-kadang kita pakai ambil bagi duit. Bagi duit. Itu dalam mazhab Hanafi tuan-tuan. Mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i tak boleh. Kena akad. Tetapi mazhab Hanafi melihat kepada uruf itu sudah berlaku akad. Bagi terima kan? Itu akad itu sudah berlaku. Jadi khilaf ini kadang-kadang memberi kebaikan banyaklah kepada kita dari sudut kemudahan kita pada hari ini. Baik. Sebab tu kalau orang Cina pun kalau dia duduk di kampung Melayu dulu, dia akad jual beli. Sebab dia ikutnya orang kampung kan. Sampai hari ni wah jual wajah dengan sekian harga siap tambah hari tu.
Memang dia dah yang dia terdidik dalam di masyarakat Melayu yang kampung kan. Dan juga di bandar tak ada. Baik. Waktu mengeluarkan zakat fitrah, waktu wajib telah pun kita nyatakan, iaitu mulai terbenam matahari pada hari akhir bulan Ramadan. Itu waktu wajib. Waktu harus mengeluarkan ialah di sepanjang bulan Ramadan. Sepanjang bulan Ramadan dan raya pertama, boleh sepanjang bulan Ramadan. Waktu sunat ialah pada subuh hari raya sebelum keluar untuk sembahyang raya. Ini dinyatakan dalam hadis Ibn Umar dan juga hadis Al-Bukhari, dan baginda memerintahkan supaya kamu menunaikan zakat fitrah sebelum orang ramai keluar pergi solat. Waktu makruh mengeluarkan ialah selepas solat hari raya hingga akhir hari raya. Sekiranya dia melewatkan hingga selepas daripada itu, yakni selepas terbenam matahari pada hari raya, maka dia berdosa dan wajib mengqadhakannya. Maknanya di situ kita lihat bahawa dia perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dosa, kerana dia kira sudah keluar daripada tempoh yang sepatutnya. Baik, itu habis cerita tentang apa zakat fitrah. Kita masuk tajuk baru, korban. Nanti kita akan sambung. Makruh. Dia sampai hari raya. Dia bagi selepas hari raya kan. Jangan makruh. Jangan makruh. Kan dia boleh terima lagi. Boleh terima lagi, terima makruh. Bila terbenam matahari je hari raya pertama habis. Dia waktu dah selesai. Betul, afdalnya sebelum tu. Afdal sebelum. Orang lain dia bagi lepas tu Sah lagi lah, sah. Baik, Ustaz, mohon penjelasan tentang hari dan waktu amalan diangkat menurut hadis yang bermaksud Usamah bin Zaid melaporkan katanya, ya Rasulullah, mengapa saya tak pernah lihat Tuan berpuasa dalam bulan lain sebanyak Tuan dalam bulan Sya'ban? Jawab Rasulullah, itulah bulan yang manusia lalai antara bulan Rajab dan Ramadan. Ia adalah bulan yang diangkat amalan kepada Tuhan sekalian alam, dan saya suka amalan saya diangkat kerana saya sering puasa. Ada qaul mengatakan amalan diangkat pada malam nisfu Sya'ban. Baik. Hadis ini Usamah bin Zaid ditanya Nabi, ya Rasulullah, lam araka tasumu minasyuhur kama tasumu min Sya'ban. Ya Rasulullah, aku tak pernah lihat kamu berpuasa pada bulan-bulan lain macam kamu berpuasa pada bulan Sya'ban. Puasa sungguh bulan Sya'ban ni. Ini 14 Sya'ban. Malam ni malam 15. Ni malam nisfu Sya'ban. Jadi Nabi kata, "Dzaka syahrun yaghfilun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Bulan ini, bulan Sya'ban ni, bulan yang manusia lalai daripadanya. Dia terletak tengah-tengah antara Rajab dan Ramadan. Rajab ni bulan haram, orang ingat. Ramadan lagi orang ingat. Sya'ban ni tengah-tengah. Wa dzaka syahrun turfa'ul a'mal ila rabbil alamin. Dan bulan ini juga, bulan Sya'ban juga, diangkat amalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku suka amalan aku diangkat ketika mana aku berpuasa. Daripada hadis ini, Nabi tidak menyatakan mana-mana hari dalam bulan Sya'ban. Sebab tu qaul yang menyatakan malam nisfu Sya'ban tak kena-mengena. Sebab tidak ada hadis yang menyatakan malam nisfu Sya'ban itu amalan diangkat. Tak ada. Tidak ada yang sahih. Kalau ada, mungkin benda itu palsu. Maudhu'. Seumpama yang menyatakan bagaimana sunat nisfu Sya'ban ni puasa pada esoknya, baca Yasin pada malamnya, itu juga adalah maudhu', adalah apa kita kata palsu. Hadis yang palsu. Kebanyakan hadis yang membincangkan kelebihan nisfu Sya'ban ni hadis palsu dan juga hadis yang terlampau dhaif. Dalam banyak-banyak hadis itu ada satu hadis yang menjadi khilaf di kalangan ulama, yang sebagian ulama menyatakan hasan. Mana boleh pakailah. Apa hadis tersebut? Iaitu Allah Ta'ala melihat hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfirul jami', Allah Ta'ala ampunkan semua kan, orang beriman pada Allah, illa li musyrik wa musyahid, kecuali orang yang syirik dan orang yang bermusuhan, benci-membenci di antara satu sama lain.
Hadis ini sebahagian ulama kata hasan, sebahagian ulama kata dhaif. Jadi boleh terimalah, ambil pandangan yang kata hasan. Kata Syekh Qaradawi dalam kitab Fatwa Mu'assirah, dia kata hadis ini tidak menggambarkan amalan khusus pada malam nisfu Sya'ban. Tak menggambarkan. Nabi sebut malam itu Allah tengok khusus pada hamba-hambanya. Jadi di situ dalam masa yang sama kita juga faham, ya, tidak ada amalan khusus, tetapi kita digalakkan buat amalan. Salah sebab Allah tak tengok kan. Bukan makna waktu Allah tak tengok dah, tapi fokus utama tu Allah fokus pada malam tersebut. Jadi itulah hadis yang boleh diterima yang menyebut tentang nisfu Sya'ban, iaitu Allah Ta'ala tengok khusus kepada hamba-Nya pada malam nisfu Sya'ban. Jadi amalan apa kita buat terpulang, ada masalah kan? Tapi saya percaya malam ni malam nisfu Sya'ban, saya percaya malam ni memang ramai yang akan bangun qiyamul lail. Sebab pembukaan Piala Dunia perlawanan pertama Brazil lawan apa? Kroasia. Brazil lawan Kroasia pukul 4 pagi. Dia pakai qiyamul lail belakang, lalu cerah yang rumah kan. Jadi ambil kesempatan bangun itu untuk kita buat ibadat. Sebab apa? Sebab apa-apa ibadat, kadang-kadang kita dapati ada yang dia kata mana boleh baca Yasin 3 kali. Kita kena faham maksud yang dia kata tak boleh itu apabila kita mewajibkan, seolah-olah tak boleh buat benda lain, kena buat yang tu je. Bila mewajibkan benda yang tak wajib, itu jadi benda bid'ah. Tetapi kalau kita nak baca Yasin bukan kerana wajib, tapi kita nak baca. Sebab orang kita ni kalau baca Quran baca apa? Yasin baca apa ke? Baca yang lain kelang kabut kan? Jadi nak baca ramai-ramai, nak hidupkan malam, tak ada masalah apa. Asalkan kita memahami konteks dia, bukan benda ni wajib. Dan kalau kuliah ilmu, teruskan kuliah ilmu. Kuliah ilmu juga satu amalan kan? Ni sampai kuliah ilmu pun batal. Malam ni batal kuliah ilmu. Sebab apa? Kita malam ni kena baca Yasin 3 kali. Di situ salah dekat situ. Bukan salah amalan, salah apabila dia melihat bahawa seolah-olahnya amalan ni sunnah daripada Nabi baca Yasin 3 kali, sedangkan tidak warid langsung daripada Nabi, sahabat, tabi'in menghidupkan malam nisfu Sya'ban macam tu kan? Nak hidup dia sebenarnya asalnya hidup masing-masing. Sebab memang tak ada zaman Nabi hidup ramai-ramai malam nisfu Sya'ban, tak ada. Masing-masing lah, sebab Allah melihat khusus. Masing-masing nak zikir ke, masing-masing nak buat. Tetapi masyarakat kita berbeza. Kalau kita tengok dalam konteks masyarakat, kalau masing-masing pakai tak buat langsung. Kalau masing-masing buat tengok bola boleh kalau masing-masing kan dia sanggup. Tapi kalau buat benda lain, buat ibadat, Allah susahnya. Jadi waktu itu orang organize, kita buat panggil ramai-ramai, kita buat program. So tak ada masalah. Saya nampak itu sebagai satu motivasi kepada kita untuk kita melaksanakan amalan pada malam nisfu Sya'ban. Ada pun cerita yang kata qaul amalan diangkat suruhan tak kena mengena. Tak ada hadis yang berkaitan seumpama itu. Ia ada antara subuh dan asar. Malaikat tukar shift. Subuh asar. Yang kedua Isnin Khamis. Dan juga bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Nisfu Sya'ban tak ada. Kan? Itu bagi menjawab soalan yang dikemukakan. Wallahu a'lam. Saya buka lagi soalan pada tuan-tuan, silakan. Ya, soalan terbuka. Apa-apa pun tak apa. Ya. Perlu untuk mendapat pahala saf. Bila mana saf depan dah penuh, tak ada. Kita duduk seorang, kita tengok aku pakai seorang, belakang ni tak ada orang ni. Kan? Maka kita takbir Allahu Akbar. Kita pun pegang orang depan. Cuit dia. Sekali dia akan hundur belakang. Zap bagi duduk dengan kita. Saf dengan kita. Sebab nak bagi ada saf. Kan? Tapi nak cuit tu kena cuit orang yang reti lah. Cuit orang tak reti, kelang kabut kan, dia duk ingat cuit nak jadi imam kan, tak kenal lah. Kita pun tak puas hati duk cuit sekali lagi, dia buat tak reti juga, duk itu juga cuit sekali lagi kan. Jadi mungkin menjadi masalah. Jadi kita tak cuit tu hak orang reti lah.
Dia akan tolong orang belakang. Yep. Ya, memang ada. Ya. Tak tahu dia di Superman ke apa, tembak tu. Spiderman. Saya rasa dia tak faham, dia duk ingat mungkin dia buat gitu tu kononnya dia sembahyang sunat. Jangan ikut saya. Sebenarnya tak ada masalah kalau sembahyang sunat pun orang ikut. Kadang-kadang jadi masalah dalam masyarakat kita, dia duk ingat bahawa kalau dia sembahyang sunat, orang hak sembahyang wajib tak boleh ikut dia. Sebab dia sunat. Itu kepahaman, sebab tu dia tolak dia tu. Jangan ikut aku lah tu. Kan? Kalau kita tweet sekali lagi, tak faham kah? Dia kata gitu. Lagi kelang kabut kita kan. Jadi dia tak pergi kita ikut. Senang kan, tak ada masalah pun nak ikut. Sebab itu, kalau keadaan macam tu, tak payah tweet. Tak payah tweet. Tak payah. Kita pergi Allahu Akbar. Cukup lah. Kuat sikit. Dia bagi, kita bagi, kita boleh ikut. Sebab apa? Kita dapat pahala jemaah. Dia tak niat, dia tak dapat pahala jemaah. Tu je. Ya. Mana yang priority? Kalau dia nak satu semua sekali, okey, ambil orang yang kalau dia nak solat semua sekali, satu imam, okey, satu imam, maka bergantung. Kalaulah kita ambil orang tempatan jadi imam, orang belakang semua nak kena sembahyang tamam 4 rakaat. Tetapi kalaulah ada di antara mereka memang kelang kabut, repot kan, dia pun nak sembahyang qasar, maka bagi dia jadi imam. Bila bagi jadi imam, habis lagi orang lain boleh tambah. Kan? Orang hak qasar terus qasar. Orang qasar terus qasar, orang hak tamam dia akan tambah lagi 2 rakaat. Begitu. Tetapi kalaulah orang tempatan jadi imam, automatik semua kena 4 rakaat. Sebab tak boleh makmum jadi 2 rakaat, imam 4 tak boleh. Maka dengan sebab tu dalam keadaan musafir macam tu, kita tak tahu ada orang nak cepat, kita terbang kan. Jadi waktu tu kita tengok keadaan, kalau masing-masing macam tu boleh kita bagi orang yang solat qasar itu jadi imam supaya semua pada dapat jemaah. Lepas tu dia boleh segera kita tambah lagi 2 rakaat. Ya. Boleh. Boleh kalau dia tak kalut mana, dia buat 4 rakaat, lepas tu dia buat 2 rakaat, boleh, tak masalah. Dia boleh 4-4, 2-2, 4-2 atau 2-4. Mana-mana tambah. Pilih ya. Ikut keselesaan. Boleh? Boleh? Tak ada masalah. Yang tak boleh ni, kalau sembahyang jenazah tak boleh ikut dia. Kita nak sembahyang zuhur, dia sembahyang jenazah tak boleh ikut dia. Setelah dia sembahyang apa pun, sembahyang asar, geram, yang zuhur, geram, yang apa ke, kita boleh ikut. Yang sunat pun kita boleh ikut. Yang sunat boleh ikut. Baik, sepatutnya kita niat ikut imam. Kita ikut imam. Mana kalau imam buat 4, kita buat 4 lah. Boleh mufaraqah. Boleh kalau kita niat mengikut imam. Sebab rakaat ni tu dia tak masuk dalam rukun niat sebenarnya. Dia tak masuk. Kita boleh. Mufaraqah boleh, ikut imam boleh. Tak apa, boleh. Sebab solat ni 2 je, sama solat wajib, solat sunat 2 je. Kan? Kalau solat jenazah kita tahu sebab jenazah depan. Kan? Niat apa? Kita niat solat kita lah. Kalau kita solat zuhur, kita nak solat zuhur, ikut imam. Cuma nak dapat pahala imam je. Nak pahala jemaah je.
Kita ikut jadi makmum pada dia. Tak kisah dia solat apa pun tak kisah. Ya, lain. Tak, dia pertama sekali kita tengok dewan solat tu yang mana. Hak luar masuk dewan solat tak? Sebenarnya luar tak masuk dewan solat. Hak luar tu tambahan in case kalau penuh tak cukup dan sebagainya kan. Tapi kalau lah dalam tu banyak lagi, susun dalam lah, bagi cantik dalam. Sebab saf ni dia nak cantik. Kalau luar tu siap dengan diturun sikit, tak macam mana lah. Kan? Jadi kalau dalam tu, lepas tu naik kedua pula, ketiga pula, 4, 5, comel kan, nampak dia. Hak luar tu tambahan ya, tambahan dalam kes-kes tertentu, contoh solat Jumaat, contoh solat-solat raya, solat yang memang orang ramai kah, so penuh semua tempat lah. Tapi kalau solat yang tak penuh macam biasa ni, dalam ruang dewan solat itu sudah memadai. Tengok dia punya jauh dengan Masjid Haram tu, jauh dia berapa. Kalau melebihi 300 hasta tak boleh. Kalau tak lebih 300 hasta boleh. Tu pun kena ada ruang yang terbuka. Ruang yang terbuka yang boleh sambung dengan dia. Kalau dia dalam bangunan terus, satu bilik yang tertutup, rapat, dalam hotel dia, pasal ke TV je tak boleh. Dia tak bersambung. Kan? Tak bersambung. Solat Jumaat pakai tengok saya langsung tu ya. Pakai tapi Jumaat belakang. Dia dah rumah selesa lagi kan. Ya, lain. Muslimat tak tak? Tak buka lena belakang dah. Tak ada? Okey, kalau tak apa sekadar itu perbincangan kita. Moga-moga insya-Allah sikit sebanyak yang kita bincang diberkati dan dirahmati oleh Allah Taala. Apa yang baik datang daripada Allah, salah silap saya pemaaf. Sekian aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimussalah.